Episod kali itu kita akan bersama dengan seorang pemimpin yang merupakan salah seorang wakil kita di peringkat persekutuan. Sebut aja hal jalan, mesti orang akan sebut JKR, iaitu sebuah agensi di bawah kementeriannya. Kita ingin nak mengucap selamat datang, kita mengalurkan yang berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia bersama kita di Tauc Talk Show. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. khabar kita? Baik, Alhamdulillah. Gap Acak nah. nak kita juga. Nah, sebelum kita Cik, nanya dengan nyanyi dulu daripada Nak kita. nangga biru muda ya, Bang. Masih muda, Opa. InsyaAllah Datuk Seri cuba nak memudahkan diri pun. Datuk Seri, sebelum kita beloya lebih serius Ramadan, topik yang lebih serius. Kongsi macam biasa, serba sedikit tentang diri kita, makanan, kegemaran dan sebagainya. Seperti mungkin kami dah tahu lah asal-usul kami itu orang Sibuk. Orang Sibuk Datuk Seri? Orang Sibuk, samalah kita Samalah nak. kita Jangan tu. action juga. Dan orang Sibuk. Kita kampung ni. Kami kampung baru, Kampung kita baru. kampung Datuk Kami lah. kampung Datuk. Cuma sayang orang Sibuk tu. Tim nak disupport sama. Aish. Kita MU, kami Liverpool. Pelik juga kelakar timbul indah dalam program tu. Lama dah Liverpool si megang piala ya, Bang. Ya, benar. Malah exchange dak MU mari dengan dak Liverpool. So tahniah lah. Terima kasih. Terlalu lambat nak mengucap tahniah. Yalah. InsyaAllah tahun tu kita berentap lagi. Okey, alright. Makanan ke makanan. Kami itu nang dah terlatih dengan cita rasa oleh mak kami. Okey. Iaitu dal. Dal. Kari dalnya nang nyaman. Tapi dal orang sama. Dal orang Sibuk nang nyaman lebih. Dalnya pekat. Kacang dal yang berbiji. Sebelah Melaya tu utamanya sidak madah dalca. Kalau kena ditunggang dalca. Kerana? Bukan dal campur, dal cair. Ada biji dal. Mun dal mesti ada biji dal, baunya dal. Tapi biji dal lah mun kita ada Uncle G. Mau sip jalan hari esoknya. Dan mun kita nyebut hal kuih, kami suka Seri Muka lah. Seri Muka sama kita. Nak nyuruh muka berseri lah. Kan Seri Muka. Ya kita yalah orang Sibuk muka mesti seri. Kerana suka makan Seri Muka. Okey, Datuk Seri, kita kelakar hal serius sikitlah. Tadi latar belakang Datuk Seri, tapi itu kita nak kelakar hal latar belakang Pen Borneo. Datuk Seri, Pen Borneo tu memang dinafikan merupakan impian seluruh rakyat negeri Sarawak. Ingat lagi pesan arwah Tok Nan, kata-kata arwah Tok Nan, daripada kita ke Kuching, ke Miri, patah katanya pinggang bila berdarat tu. So dari Teluk Melano sampai ke Miri, insyaAllah kita akan merasai jaringan hubungan tu, dan semua yang menyaksikan program tu semua nak tahu the latest sejarah jaringan dan juga latest update on this Pen Borneo dan bagaimana tercetusnya projek tu sebenarnya. Sebenarnya mun kita pergi baliklah ke sejarah, Pen Borneo tu dulu digelar Trans Borneo. Trang Road. Dan diusahakan tahun 1950-an lagi. Mari jalan orang Madah Tanah Merah aja. Dengan bergravel dinaikkan pada tahun 60-an, dah mula dengan jalan gravel. Ia pun bantu di bawah Congo Plat. Ya lama kisahnya. 50-an. Dari kami mari orang Sibuk, kita nak pergi ke Kuching. Kata orang sampai ke Kuching keruk rambut. Sebab masa saya set dekon, rambut ni nak dengan debu dengan apa semua, keruklah rambut kata orang. Cuma dalam pilihan raya, salah satu pilihan raya manifesto masa saya Datuk Seri Najib kita lah, Perdana Menteri waktu ya. Madah manifestonya ialah untuk menaik taraf jalan Pen Borneo tu. Jadi jalan Pen Borneo ya cuma masa saya 2 lorong. Tapi cadangan tu sebenarnya dah dicadangkan oleh sebuah syarikat sebelum 2013 lagi. Masa saya cadangannya memakai konsep apa yang dikatakan build, operate and transfer. Setidaknya mula, setidaknya operate dan transfer balik bila kerajaan dah habis maya. Maknanya difunded di bawah PFI, Public Funded
initiative. Initiatif. Ya di Polah mari. Tapi bila kami orang masuk, masa saya ada UKAS, Unit Kerjasama Awam Swasta, bersama dengan MOF, dengan Kementerian Kejayaan, bila tidaknya bincang, melihat kos yang mungkin lebih besar menggunakan private funding. Okay. Jadi finally ditransform lah sistem ya, diambil alih oleh kerajaan. Okay. Sebahagian digunakan dana pembangunan, sebahagian lagi menggunakan dana infra. Okay. Jadi sebahagian yang pun funding lebih murah lagi lah dari segi kos keseluruhan projeknya. Jadi ialah keseluruhannya jalannya di Polah, dan kalau ikut perancangan awal mari, kita ada 11 packages dan ada 2 projek dipanggil kick off project. Okay. Iaitu pertamanya di Teluk Melano, yang kedua ialah di Simpang Nyabau ke Bakun. Okay. Jadi 2 igit itu dah siap. Dah siap. Dikendalikan melalui Development Fund, dikendalikan oleh Kementerian Kejayaan, yang lainnya dipolah melalui apa dikatakan PDP. Okay. Jadi bila PDP nya pun Project Delivery Partner nya diserahkan oleh sidaknya bersama dengan Kajian Negeri untuk mengendalikan projek di mana diberikan pada work package contractor. Jadinya ada ini itu ada 9 packages lagi lah yang masih ongoing, dan cuma sedih kami itu sebab bila pada perubahan kerajaan Pakatan Harapan menang, bila BN kalah balik, PDP dah ditamatkan. Dimansuh Bila ditamatkan maknanya projek terjejas. Okay. Waktu projek Nak Yam balik pada September 2019, projek sudah lewat lebih kurang 1% lebih. Kini itu kelewatan projek dah 20 lebih peratus. 20 lebih peratus. Dah lewat di belakang jadual. Disebabkan oleh peralihan kuasa waktu sebab bila PH, nya tamatkan, nya akan convert jadi konvensional. Bila konvensional tu diserah pada JKR Sarawak. Jadi transisi itu banyak perjanjian baru paksa Polah, paksa bonding dan sebagainya, dan automatik lanjutan masa setahun diberi. Jadi instead of 2021 siap, jadinya siap 2022. Jadi banyak perkara yang orang madah rugi lah. Rugi dari segi konteks rakyat. Pertama sekali dalam waktu Menteri Kewangan dulu, Tuan Lim Guan Eng mengumumkan ialah atas dasar national interest, iaitu untuk menjimatkan perbelanjaan. Kalau atas kertas, apa diumumnya nampak macam penjimatan. Sebab kita siap belum bayar lagi iuran sidak PDP. Tapi dari hakikat, ada lagi banyak perkara tersembunyi yang menyebabkan kerugian. Tuan Lim Guan Eng mengumumkan ialah atas dasar national interest, iaitu untuk menjimatkan perbelanjaan. Kalau atas kertas, apa diumumnya nampak macam penjimatan. Sebab kita siap belum bayar lagi iuran sidak PDP. Tapi dari hakikat, ada lagi banyak perkara tersembunyi yang menyebabkan kerugian. Apa yang sebenarnya berlaku? Orang semua ingin nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Bilanya menamatkan atas asas untuk penjimatan sebenarnya penjimatan ada. Tapi seat sebanyak apa yang diumumkan oleh sidaknya. Mari diumumkan ada 2 jumlah. Yang Berhormat Baru Bian waktu mengumumkan lebih kurang 1.2 bilion penjimatan. Tuan Lim Guan Eng mengumumkan lebih kurang 3 bilion. Jadi fees dan sebagainya. Tapi bila kita ngira balik, penjimatan tu akan hanya dapat dikira bila projek tu siap. I see. Secara dasar. Tapi bila ditamatkan, pertama sekali kita ngira waktu. Betul. Extension 1 year. Maknanya rakyat kita rugi. Sebab projek tu siap 2021, masa rakyat perjalanannya makin cepat. Penjimatan dari segi duit, minyak, waktu perjalanan. Begitu juga ada transport, perkhidmatan transport barangan dan sebagainya. Yang pertama. Kedua, kita juga nanggar kelak dari segi perubahan skop Bila perubahan skop, kita tamatkan orang yang sudah menandatangani perjanjian. Jadi sudah pasti akan berlaku
perubahan skop kerja. Magik di bawah PDP, kini itu konvensional. Konvensional. Jadi konvensionalnya perundingan banyak lagi. Jadi itu New yang melambatkan arrangement. masa new arrangement. Okay. Ketiga, dari segi tuntutan ganti rugi. Tidak yang ditamatkan, tak konsultan dan sebagainya ditamatkan, lebih kurang 500 orang hilang pekerjaan. Dan sudah pasti tidak akan nuntut pelbagai tuntutan. Dan akhirnya kita anggap penjimatan sebenarnya kelak si banyaklah. Tapi nak dikhawatiri kami, bila kelewatan berlaku tu dah 20%, kami kena cari kaedah macam ni nak mempercepatkan. Pastikan jalan tu siap, mengikut spesifikasi, dan kalau dapat dipercepatkan. Nak menamatkan dah behind time tu, dah 20% behind time. So basically it's more loss than profit rasanya. Kemungkinan akan berlaku. Sebabnya kita cuba mencari jalan dah nak mengurangkan kerugian dari segi waktu, dari segi duit dan juga kehilangan kepakaran manusia dalam pembinaan highway itulah. Okey. Secara langsung benda tu memberi kesan pada pelaksanaan pengurusan projek Pen Borneo tu. Mendapat Datuk Seri kongsi juga lagi dengan semua penonton tu, apa yang KKR akan lakukan seterusnya to get this project untuk proceed seperti yang diharapkan, and then so apakah yang status kini seperti itu? Perbincangan di peringkat pengurusan Kementerian Kerjaya, JKR Sarawak, JKR Malaysia, yang melibatkan juga sida input daripada Economic Planning Unit dan juga Menteri Kewangan. Okay. Kita sudah berbincang secara terperinci. Salah satunya ialah bagaimana kita nak membantu JKR Sarawak. Supaya kalau sida JKR Sarawak terpaksa mengambil lebih ramai orang bekerja untuk memantau, memastikan projek tu dapat dilaksanakan lebih baik. Tapi kita tahu di Sarawak tu, kita alhamdulillah bila berlaku pertukaran kerajaan, Kerajaan Negeri Sarawak dah ambil alih banyak projek. Betul. Yang federal mari dibatalkan oleh Sidang Pakatan Harapan. Di bawah Kementerian Kerja Raya aja ada 3 jambatan besar. Jambatan Batang Lupa. Betul. Komitmen dulu 500 juta daripada federal, 500 juta daripada Kerajaan Negeri. Kita ada Batang Igan, kita ada Batang Rabungan. Semua diambil alih oleh Kerajaan Negeri. Dan Kerajaan Negeri bukan mengambil alih saja. Nya terus mula juga upgrading jalan-jalan pesisiran pantai. Okey. Daripada selatan sehinggalah ke utara. Coastal Road Coastal Road. Jadi sudah pasti kapasiti Sidak JKR Sarawak untuk memantau, melaksana projek, mengolah desain dan sebagainya akan terhad. Sebabnya kita fikirkan untuk menyegerakan Pen Borneo tu dapat dilaksanakan dengan bagus kata orang lah. Dari segi tempoh masa, kualitinya, pemantauan dan kontraktor. Okay. Jadi kita mungkin akan melantik apa dikatakan pengurusan management company lah untuk membantu JKR. Tapi masih di bawah pengawasan JKR Sarawak. Jadi itu kelak setidaknya itulah akan boleh meletakkan orang, dan syarat kita ialah siapa yang terlibat dengan Pen Borneo mari, sama ada tidak bekerja, konsultan dan sebagainya, akan diambil balik. Kita dapat menyelamat nak 500 orang yang hilang pekerjaan mari. Okey, so adakah peranan Datuk Seri management yang baru tu adakah sama dengan dari polisi PDP tu dulu? Sama. Sama. Hanya lebih kepada pengurusan saja untuk membantu JKR Sarawak kelak dalam melaksanakan projek tu dan memantau projek tu. Jadi kepakaran mari dah ada di orang-orang yang dah dilatih dulu. Sidak PDP ambil je orang tu supaya sidaknya bukan saja hilang pekerjaan, kepakaran sidaknya dapat diguna balik. Ya di matlamat kita. Sebenarnya di under JKR Sarawak ataupun KKR? Hanya masih di bawah JKR Sarawak sebagai agensi yang dilantik oleh JKR Malaysia untuk memantau. Projeknya jadi SO lah, Superintending Officer lah. Okay. Datuk Seri, kita kembali di Datuk Seri Talk Show. Lepas dengar penjelasan kita tadi, kami jelas mengenai sikit perkara iaitu perkembangan politik di peringkat persekutuan memang betul-betul meninggal kesan kepada kita di peringkat negeri. Projek Pen Borneo
yang salah satu daripada contohnya lah. Jadi soalan kami khususnya Datuk Sri, semua nak tahu perkembangan politik semasa di Malaysia secara amnya dan macam ni kesannya ke atas Negeri Sarawak. Pertama sekali, mun kita nanggap apa yang berlaku di Parlimen. Hari pertama Parlimen setelah perubahan kerajaan. Nah, orang semua madah kerajaan tu akan gugur lah. Perikatan Nasional plus GPS tu akan gugur hari pertama. Sebab ya hari pertama mari sidang hanya 1 hari kata tidaknya, takut. Sebab kita tu takut undi isi percaya. Jadi bila berlaku perkara ya, selesailah agung nak ya. Kemudian persidangan kedua ialah untuk melantik speaker. Ya ujian pertama. Bila melantik speaker, undian pada masa ya kita dapat 111. Setidaknya dapatlah 109. 109. Jadi 2 orang ahli daripada kita siap dapat mengundi. Sebab seorang sebagai speaker, seorang lagi sit sihat. Jadi 111. Ia terbukti bahawa sudah dapat membentuk kerajaan. Masa saya mengesahkan bahawa menang sidang Pakatan Harapan masa saya sit cukup jumlah orang yang nyokong sidangnya. Tapi kita kena balik kepada kena berlaku perkara. Sebab tu penting kita ingat semua. Kita kena ingat kena berlaku perkara. Pada kami, kalau dulu lah, bila maksa ya Tun Mahathir madah nya nak nubuh kerajaan baru. Bila bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, kerajaan yang gugur. Pakatan Harapan gugur, apa kena? Sebab masa ya tumpuan ialah perebutan kuasa. Siapa nak jadi Perdana Menteri? Dan akhirnya bila diumumkan ya, semua orang madah di dada akhbar lah, di media madah semua nyokong. PKR nyokong, DAP nyokong, semua parti boleh dikatakan nyokong Tun Mahathir kekal sebagai Perdana Menteri. Mun kita ingat nak, ya berlaku masa ya. Jadi malangnya, bila pergi ke istana, yang tinggal nyokong Tun Mahathir masa ya, ialah bersatu, warisan dengan GPS. DAP, PKR dengan amanah, dah tiba-tiba angkah Anwar Ibrahim untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Pas dengan UMNO, madah dibubarkan Parlimen. Minta Parlimen untuk dibubarkan. Jadi si ada pihak yang dapat membentuk kerajaan pada ya, sebab dari segi majoriti saya ada. Masa saya lah kelang kabut keadaan negara kita, sebab si ada kepimpinan pada waktu ya bila Tun Dr. Mahathir meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Kita hanya ada interim Perdana Menteri. Dalam sejarah negara kita, kali pertama ada interim Perdana Menteri. Jadi bila berlaku perkara ya, jadi kita berunding, berbincang dan sebagainya, ialah GPS mengambil pendekatan perbincangan waktu ialah ahli parlimen, top leaders dalam GPS yang di-headed oleh CM kita pun. Datang, kami orang bermeeting, bermesyuarat sehingga tengah malam. Berbincang untuk dapat direction daripada CM dan akhirnya kita waktunya bila berlaku perubahan dan bersatu, tidak bersatu mencadangkan Tan Sri Muhyiddin. Jadi waktu ialah last minute sekali bila di istana ya kami sedang nunggu di istana nunggu arahan CM. CM ada kita nyokong Tan Sri Muhyiddin. Atas sebab untuk menstabilkan negara kita. Negara sih boleh lama gila saya ada Perdana Menteri. Nah, jadi Perdana Menteri saya ada, kerajaan siap dapat dibentuk. Jadi akhirnya bila terbentuk ialah kita dapat melihat alhamdulillah setakat tu Perikatan Nasional dah dapat menjalankan tanggungjawab untuk mentadbir negara kita. Yang masuk aja Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Cabaran pertama Pandemik COVID-19. Pandemik ya dari bulan 2 tak ada apa di Polah. Sebelum ya lagi orang dah minta supaya jaga-jaga orang luar masuk. Sekatkan, tak ada tindakan apa-apa. Jadi kita bermesyuarat, akhirnya kita memutuskan untuk mengadakan PKP. Ialah sehinggalah nak ialah termasuklah kami orang bermesyuarat, bayang kita bermesyuarat tiap-tiap hari dalam sebulan ya tiap-tiap hari, hari Minggu, hari Sabtu bermesyuarat. Memikirkan macam ni kita nak ngurus berhubung kait dengan COVID tu. Dengan juga MCO. Banyaklah isu-isu yang melibatkan pentadbiran harian. Tapi alhamdulillah
kita kini itu diiktiraf oleh dunia antara yang terbaik di dunia dalam menguruskan menangani pandemik COVID. Jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya kira kerajaan Perikatan Nasional walaupun jumlahnya sikit, 113, tapi insya-Allah akan dapat menguruskan negara kita cukup dengan baik. Berkualiti. Ya. Walaupun jumlahnya sikit tapi kualitinya tinggi. Insya-Allah. Datuk Seri, terima kasih atas penjelasan. Memang baru terbuka rasa lega rasa bila dengar daripada penjelasan daripada kita. Dan kami percaya semua penonton pun jelas dengan apa yang dah berlaku dengan especially dengan projek Pen Borneo, khususnya bagaimana keadaan politik semasa kita di Malaysia tu. The next one, Datuk Seri sebagai anak jati Sarawak, harapan kita terhadap Sarawak khasnya dalam misi menuju negeri termaju menjelang 2030. Apa harapan kita? Saya mengharapkan semua rakyat Sarawak kita lah, sekira apa latar belakang kita, apa agama kita, sekira apa peringkat umur kita. Betul. Belajar daripada apa yang berlaku di tanah Semenanjung. Bila kita terlalu banyak berpolitik, sehingga kan pengurusan negara kita dapat diatur dengan baik. Pakatan Harapan 22 bulan saja. Tapi sebelum pilihan raya, manifestonya pelbagai, macam-macam dijanjikan untuk memberi harapan pada rakyat. Dan tapi harapannya dapat ditunaikan. Jadilah bukan lagi Pakatan Harapan, rakyat jadi punah harapan. Jadi ia berlaku. Jadi sebab bila pilihan raya tu jangan sekadar kita dengar apa dijanjikan oleh orang. Nilaikan pada parti, nilaikan pada calon, nilaikan pada kepimpinan. Apa dicakapnya, apa dipolahnya adalah apa yang akan dilaksanakan dan dah terbukti dilaksanakan. Yang patut kita nangga. Maknanya kita kena nangga background, nangga semua performance setidaknya yang lepas-lepasnya mesti ambil kira. Sebab akhirnya untuk masa depan negara kita nak menuju jadikan Sarawak tu negara yang termaju dalam Malaysia dalam tahun 2030 tu akan hanya tercapai pertama sekali kalau kita memilih pemimpin dan parti yang boleh benar-benar mentadbir negeri dan negara kita. GPS dah terbukti. Kita nangga CM kita Abang Jo dalam tempohnya ngambil alih daripada Tok Nan, sebab Tok Nan dah sadar lagi, meneruskan perjuangan Tok Nan. Dalam tempoh yang ajak, kita dah menang dengan Petronas. Petronas dah setuju, Kerajaan Persekutuan dah setuju untuk bonding dengan kita dan memastikan kita sama-sama akan terlibat dalam pembangunan oil and gas. Pendapatan kita bertambah dan sebagainya. Ya dalam waktu yang singkat. Tapi kita kena beri peluangnya. InsyaAllah saya yakin di bawah kepimpinan Abang Jo tu, negeri kita tu akan dapat mencapai matlamat untuk menjadi sebuah negeri yang termaju menjelang 2030. Tapi itu akan hanya berlaku kalau kita semua bersatu hati. Beri sokongan. Sebabnya seorang je dapat. Semua kita kena beri sokongan. Dan sebab saya rasa kalau kita belajar daripada apa berlaku di Semenanjung, walaupun Perikatan Nasional plus GPS tu kecil, tapi sebab sokongan daripada rakyat, menyokong dalam macam ni menangani PKP, setidaknya beri kerjasama, jadi kita dapat mengekang daripada penularan COVID. Dan kini itu fokus ialah macam ni kita nak memperbaiki ekonomi kita. Selepas COVID tu. Waktu tu kritikal untuk kita tangani sebab semua orang terjejas. Ada yang hilang pekerjaan, ada yang paksa tutup bisnes. Kerajaan sendiri pendapatan makin kurang sebab bisnes dah kurang. Cukai kurang dibayar. Minyak turun harga. Kegiatan ekonomi dunia pun makin sempadan masih belum buka. Itu semua cabaran. Jadi sebab kita kena itu bersatu hati, bersatu dalam tindakan kita, sokong antara satu sama lain, tolong menolong, insya-Allah negeri kita akan dapat kita letakkan sebagai negeri termaju dan negara kita akan terus bergerak maju. Ialah harapan saya. Tingkatkan human value. InsyaAllah. Tingkat human value, orang pada tu kurangkan politicking tu, kurangkan. Jangan mengikut perasaan, tapi kita teruskan semangat perpaduan di negeri kita. InsyaAllah kita akan menuju ke 2030 sebagai sebuah negeri, antara sebuah negeri yang termaju. InsyaAllah. Alhamdulillah sesi yang walaupun ringkas dengan Datuk Seri, tapi cukup padat,
dengan explanation dengan yang jawapan-jawapan yang diberikan oleh Datuk Seri di Talk Show pada kali itu. Terima kasih Datuk Seri untuk dapat juga bersama-sama Talk Show. It's a great honor to have you in this session. Banyak info yang kita perolehi pada kali itu, episod tu. Banyak persoalan tauksik yang terjawab. Banyak orang di kedai kopi nanya soalan Pen Borneo, di situ nanya soalan Pen Borneo. Pada kali itu dah terjawab semua soalannya. Penerangan diberikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof dalam program Talk Show tu. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah Yusof, Menteri Kanan Kerjaya Rakyat Malaysia, atas kesudian bersama kita dalam program dalam episod kali itu. Terima kasih dari Talk Show.